Saya suruh awak buat exercise ni kan. Denominator with repeated linear factor ni nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. So ada masalah tak? Ada masalah tak? Boleh buat tak? Nombor berapa? Nombor 3. Nombor 3. Nak suruh saya tunjuk nombor 3 Boleh juga. Okey, so saya tunjuk nombor 3 lah. Sekejap. So kalau dekat ruang dalam ni tak muat lah saya nak tissue paper 38. So tak muat saya tulis dekat PowerPoint lah kejap. Okay. So ada nombor 3 kejap saya nak copy dekat PowerPoint senang. Okay, so saya dekat skrin ni dah ada PowerPoint lah. PowerPoint untuk soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ada dekat bawah ni ada X tolak 4 dekat pembawah dia. Ada X tolak 4 dan X kuasa 3. So kalau ada kuasa 3 ni maksud dia akan repeat 3 kali. So kita ambil dulu denominator ni. Ini step 1 lah. Ini X tolak 4. So tambah dengan bawah ni. Disebabkan X tolak 1 ni dia kuasa 3. Jadi dia X tolak 1 kuasa 1. Kemudian X tolak 1 kuasa 2. Kemudian X tolak 1 kuasa 3. So dia repeat 3 kali. Sebab nama pun repeated linear factor kan. Repeated linear factor. So dia repeat 3 kali sebab dia kuasa 3. Jadi dekat atas ni akan ada A, B, C, D. Okay. So kemudian step yang kedua, 5x tambah 1. So yang pembawah X ni denominator X 5x tambah 1 ni semua lompat pergi sebelah kanan. So dia jadi darab lah. X tolak 4 X tolak 1 kuasa 3 per X tolak 4 tambah B X tolak 4 X tolak 1 kuasa 3 per X tolak 1 kuasa 3 kan. Tambah C darab X tolak 4 X tolak 1 kuasa 3 per X tolak 1 kuasa 2 tambah D X tolak 4 darab X tolak 1 kuasa 3 per X tolak 1 kuasa 3. Okay, sampai sini okay boleh? Boleh Pak. Okay, so step yang seterusnya kita kena buat apa? Kita kena potong. Kita potong yang mana yang boleh potong, kita potong lah. So ni dekat A ni X tolak 4 potong X tolak 4. Dekat B X tolak 1 potong. Yang ni potong 3 tinggal 2. Yang ni kuasa 2 potong tinggal kuasa 1. Yang ni kuasa 3 potong dengan kuasa 3. Kemudian kita susun balik menjadi equation 1. Kita susun balik equation jadi equation 1. Yang ni D saya tulis.
Tak comel dia jadi nampak macam B. So yang ni D. Okay. So kita dah susun macam ni, dia jadi equation 1. Okay. So step yang ketiga. Step yang ketiga, kita nak cari A, B, C, D. So sekarang kita ambil dulu X tolak 4 ni. Kita ambil X tolak 4, kita jadikan dia sama dengan 0. So when X minus 4 equal to 0, then X will be equal to 4. Kemudian kita substitute into equation 1. So kita substitute X equal to 4. X equal to 4 adalah equation 1. So 5 darab 4 tambah 1 sama dengan A 4 tolak 1 kuasa 3 tambah B 4 tolak 4 tolak 1 kuasa 2 tambah C 4 tolak 4 tolak 1 tambah D 4 tolak 4. So kalau kat sini kita tengok yang mana ada 4 tolak 4 tu dia akan jadi kosong. Yang mana 4 tolak 4 tu akan jadi kosong. So 4 tolak 4 ada dekat B, C, D. So B, C, D akan hilang. So tinggal A. So kita akan dapat jawapan A nanti. So sini 21 sama dengan A 4 tolak 1 4 tolak 1, 3. So 3 kuasa 3 akan jadi 27. So B akan darat dengan kosong, so dia hilang. C akan darat dengan kosong, dia hilang. Dan D akan darat dengan kosong, so hilang lah. So B, C, D semua akan hilang. B, C, D. B, C, D semua akan hilang. So tinggal A kita sama dengan 21/27. So A jadi 7/9. So A dapat 7/9. Okey, kemudian kita dah ambil X tolak 4 sama dengan kosong. So kita ambil dekat sini X tolak 1 pula. X tolak 1 sama dengan kosong. So step seterusnya, when X minus 1 equal to 0, then X equal to 1. So kita substitute dalam equation 1. So equation 1 kita ni. So equation 1 kita ni. Kita ganti sama dengan okay. So kita substitute X equal to 1 dalam equation 1. So 5 darab 1 tambah 1 sama dengan A 1 tolak 1 kuasa 3 tambah B 1 tolak 4 1 tolak 1 kuasa 2 tambah C 1 tolak 4 1 tolak 1 tambah D 1 tolak 4. So dekat sini mana ada 1 tolak 1 tu dia akan jadi 0. So bila akan jadi 0, yang ada 1 tolak 1 ni akan jadi 0. So A, B, C akan hilang. So tinggal D sahaja. So yang di sini 6. A darab kosong tambah B darab kosong tambah C darab kosong tambah D darab dengan negatif 3. So A, B, C hilang. So tinggal D negatif 3 sama dengan 6. So D sama dengan 6 bagi negatif 3. So D sama dengan negatif 2. So kita dah dapat D. So kita dah dapat tadi A sama dengan 7/9. A 7/9, B tak tahu lagi, C tak dapat lagi dan D sama dengan negatif 2. So D
sama dengan negatif 2. Jadi ada 2 unknown yang kita tak tahu nilai dia lagi, kita kena cari. Jadi kita kena buat macam example 1.17. Macam example 1.17 tu kita kena expand equation 1. Kemudian kita step yang pertama kita expand equation 1, yang ke step yang kedua kita compare left and right. Compare left and right tu. So kita expand. Tapi kalau positif kena expand lah. Kena expand jugalah. Dia jadi kuasa 4 kan. So kalau awak nak expand, tak boleh kena expand jugalah. So awak dia akan jadi kuasa 4 Dia akan jadi kuasa 4. So X tolak 1 kita kena expand lah. X tolak 1 so jadi apa? X kuasa 2. Ini kan kuasa 3 ni kan. X kuasa 2. X darab X kuasa 2. Kemudian tolak X tambah 1. So jadi X kuasa 2 tolak 2X tambah 1. Kemudian kita kena expand lagi dengan X tolak 1. Kita kena darab lagi dengan X tolak 1 kan. Sebab apa? Sebab tadi tu dia kuasa 3. Dia kuasa 3 ni. Yang dekat equation 1 kita ni. Kat equation 1 ni dia kuasa 3. So kita kena expand lah. So awak darab ni X darab sini, ni darab sini, ni darab sini. So dia jadi X kuasa 3 tolak 2X kuasa 2 tambah X. Lepas tu 1 ni pula darab dengan ni, darab dengan semua. 1 ni pula darab. Okay. So dia jadi tambah X kuasa 2 tambah 2X tolak 1. So dia jadi X kuasa 3 negatif 2 tambah 1 jadi negatif X kuasa 2. Lepas tu tambah 3X tolak 1. Ni jadi ni lah. Okay. So jadi darab sini. X kuasa 3 tolak X kuasa 2 tambah 3X tolak 1. So kita expand dia. Sampai sini okey tak? Boleh tak? Boleh pun. Boleh pun. Okay, kemudian kita expand yang ni pula. Yang B. Tadi kita dah X tolak 1 kuasa 2 ni kita dah cari kat sini. Tak payahlah cari 2 kali lagi. Tadi X tolak 1 kuasa 2 kita dah dapat. X tolak 1 kuasa 2 ni kita dah dapat ni. Kita dah dapat nilai ni tadi kan. X tolak 1 kuasa 2. So X kuasa 2 tolak 2X tambah 1. Kita darab pula dengan X tolak 4. X tolak 4. So ni darab masuk sini. Darab sini, darab sini, darab sini. Okay. So dia jadi X kuasa 2 darab X jadi X kuasa 3 tolak 2X kuasa 2 tambah X. Lepas tu darab yang negatif 4 pula darab sana.
So, negatif 4x kuasa 2 tambah 8x tolak 4. So, dia jadi x kuasa 3. Lepas tu negatif 2 tolak 4 jadi negatif 6x kuasa 2. X tambah 8x jadi 9x tolak 4. So yang ni baru B. Kemudian yang C pula. Ni separate tau. Ni separate. Kemudian yang C pula. C darab dengan X. X darab X kuasa 2. Lepas tu tolak X tolak 4X. Jadi negatif 5X. Kemudian tambah 4. So tambah yang D pula. DX tolak 4D. Tolak 4D. Kemudian kita kembangkan dia. X kuasa 3 tolak D. Kuasa 3 tolak X kuasa 2 tambah 3AX tolak A tambah BX kuasa 3 tolak 6BX kuasa 2 tambah 9BX tolak 4B. Kemudian yang C pula tambah CX kuasa 2 tolak 5CX tambah 4C tambah DX tolak 4D. Tu dia punya panjang jawapan dia. Pening. Okey. Okay, so kita compare. Tak payah tulis panjang lah. Tadi apa tau? D and DX kan? Okay, so sekarang kita tengok yang mana ada X. Yang ada X. Sebab dekat sini, dekat sebelah kiri ada 5X dan ada 1 sahaja. So, kita compare yang X kuasa 3. Sebab dekat sebelah kiri tak ada X kuasa 3 kan? So, X kuasa 3 ada kat sini. X kuasa 3 dengan X kuasa 3. A dengan B. So A dengan B. Yang lain tak ada kuasa 3 dia kan? So, A plus B. X kuasa 3. Dekat sebelah kanan ada X kuasa 3 kita ada A plus B. Kita tengok X kuasa 3 je. So, yang sebelah kiri X kuasa 3 tak ada. So, bila X kuasa 3 tak ada, dia jadi kosong. So, kosong sama dengan A tambah B. Tadi A kita jadi 7/9 kan? A tadi kita dah dapat 7/9 tambah B. So, B akan jadi negatif 7/9. B akan jadi negatif 7/9. So, kita dah dapat B kita negatif 7/9. So, sekarang kita nak cari D sahaja. Okay, D. So, kita tengok dekat ni. Kita tengok dekat persamaan ni. Dekat persamaan ni, D ada kat mana yang paling senang nak compare? D. D ada. Dia bukan dah jumpa ke kau? Dia bukan dah dapat. D dah jumpa. Sorry. D dah jumpa negatif 2. C. Nak cari C. C ni ada banyak ni. C ada dekat X kuasa 2. Ada dekat 6B. Saya tengok C. Negatif kuasa 2.
Senang paksi. So nak senang lagi kita tengok yang kuasa 2 lah. Kita tengok yang kuasa 2. Kuasa 2 ada, saya bubuh pen colour merah lah. Kuasa 2 ada kat sini. Ada sebab C ni. C A tolak B. 4B. Okey, senang. Kita tengok yang number. Kita tengok yang tak ada X. Kita tengok yang tak ada X. Yang tak ada X. Maksud dia kita tengok number, kita compare yang sebelah sini number 1 kita cari. Sebelah kanan yang number saja. So yang ada number saja tak ada X. Ada negatif A. Ada negatif 4B. Ada 4C dan ada negatif 4D. Sama semua nilai ni, negatif A, negatif 4B, negatif 4C dengan negatif 4D sama dengan 1. So, saya copy lah ni. Copy tulis kat slide sebelah. Ni ada dari sini lah. Okay, saya copy sini. Okay, dekat sini. So, dekat sini 1 sebelah kiri. Dekat sebelah kiri ni ada 1. Dekat sebelah kanan ada negatif A tolak 4B tambah 4C tolak 4D. So, sebab apa? Sebab sebelah kiri ada 1, dekat sebelah kanan yang tak ada X ni semua kita susun sekali. Okay, so tadi kita dapat ni sama dengan 1. A kita tadi dapat 7/9. So, negatif 7/9 tolak 4. B tadi dah dapat negatif 7/9. Negatif 7/9 tambah 4 kali C tolak 4 kali D tadi dah dapat negatif 2. Negatif 2. So, 1 sama dengan, awak kira lah. Kita pakai kalkulator. Negatif 4 darab negatif 7/9. Jadi 28/9. Negatif 7/9. Negatif 7/9 tambah 28/9 tambah 4C tambah 8. So, 4C sama dengan 1 tambah 7/9 tolak 28/9 tolak 8. 1 tambah 7/9 tolak 28/9 tolak 8. So, jadi negatif 28/3. Negatif 28/3 sama dengan 4C. So, C akan jadi negatif 28/3 bahagi 4. So, dapat negatif 7/3. Okay, so dah dapat nilai A kita 7/9. B negatif 7/9. Ni B negatif 7/9. C negatif 7/3 dan D negatif 2. D sama dengan negatif 2. Soalan nombor 3 ni agak tough lah. Sebab kuasa 3 dia ada X tolak 1 kan. So, harap-harap awak doa-doa lah takkan ada soalan macam ni dalam exam. Soalan nombor 4 tu dia X kuasa 3 je. X senang je. Nak kembang nanti. Okay, so dah dapat lah A, B, C, D. Kemudian kita salin balik daripada yang persamaan asal ni. Persamaan 1, step 1 kita. Ni step 1 ni. Okay, so step yang keempat.
Kita tulis final answer kita. So final answer kita akan jadi 5x tambah 1 per dengan x tolak 4, x tolak 1 kuasa 3 sama dengan A tadi kita dapat berapa? A 7 per 9. So 7 per 9 x tolak 4 tambah B kita negatif 7 per 9. So kalau negatif kita terus tukar jadi tolak lah. Kalau negatif kita terus tukar jadi tolak. So negatif 7 per 9 x tolak 1. Kemudian C tadi berapa? C negatif 7 per 3. So terus tulis negatif 7 per 3 x tolak 1 kuasa 2. Kemudian D negatif 2. So terus tulis negatif 2 per x tolak 1 kuasa 3. Okay. 30 minit. Saya terang 30 minit soalan agak tough lah. Okay, boleh tak? Boleh? Boleh pun. Boleh. So kalau awak tak faham juga, nanti awak tengok balik video recording ni. Saya dah record dah. Tengok balik video recording, tengok balik. So ada nak print screen ke, nak salin ke, nak apa ke ni? Panjang lah, 4 slide ni. Jalan kerja dia. Macam mana? Macam mana ni? Nak ni ya? Nak salin ke tak? Ke dah salin tadi? Dah salin dulu. Dah salin. Okay, so yang ni step 1, step 2, kemudian step 3. Step 3 dah dapat nilai A. Kemudian kita daripada equation 1 ni kita dapat nilai D. Nilai B dengan C kita expand. Kita expand persamaan. Kemudian kita compare kiri kanan, kemudian dapatlah nilai. Hello. Okay, so ni kita expand, kita cari C dan B dan C. Cari B dan C. Lepas tu dah dapat A, B, C, D, masukkan balik dalam persamaan ni, agak panjang lah. Okay, so saya nak teruskan dengan partial fraction with quadratic factor. Boleh tak? Boleh pun. So, quadratic factor. Mana dia ni? Ni quadratic factor. Denominator with quadratic factor. Kan saya cakap soalan partial fraction ni, kita nak selesaikan, kita kena tengok dia punya pembawah dia, denominator dia. So yang ketiga, apa tu? Kita minit sekejap. Yang ketiga denominator with quadratic factor. Maksud dia pembawah dia ada persamaan kuadratik. Lepas tu kuadratik pula, kita ada quadratic factor ni pula dia ada dua jenis.
can be factorized dan cannot be factorized. So ada dua cara lah. Kita kena tengok. Kita kena tengok boleh factorize ke tak boleh factorize ke. Kena tengok. Jadi kita tengok pembawah dia. Pembawah dia boleh factorize ke tak boleh factorize. Kita tengok yang first kali, denominator with quadratic factor that can be factorized. Boleh faktorkan. Boleh faktorkan. So awak nak tahu boleh faktor ke tak boleh faktor ke, kita kena try guna calculator ni yang bawah ni. Pembawah ni kita guna calculator. So awak tekan calculator. So tulis kat sebelah lah, 3x kuasa 2. 3x kuasa 2 tambah 8x tambah 4. So kita masukkan dalam kalkulator. A sama dengan 3, B sama dengan 8, C sama dengan 4. So tengok, kita masukkan dalam kalkulator. Equation, atau masuklah. A sama dengan 3, B sama dengan 8, C sama dengan 4. So kita dapat apa? Kita dapat X sama dengan negatif 2/3, kemudian X sama dengan negatif 2. Lepas tu kita kena faktorkan lah. Kita faktorkan yang ni jadi X tambah 2 sama dengan 0. Yang ni dia jadi 3X sama dengan negatif 2. So 3X tambah 2 sama dengan 0. 3x tambah 2 sama dengan 0. Jadi dia punya pemfaktoran 3x tambah 2, x tambah 2. Dia punya factorization. Jadi bila kita dah boleh factorize, kita letak kat bawah dia, pembawah dia. Tadi kita dah faktorkan kan? So kita lah letak bawah dia. So dia jadi X tambah 2, 3X tambah 2. So dia jadi macam ni. So bila dah jadi bentuk macam ni, dia dah jadi macam kita belajar mula-mula dulu yang partial fraction yang jenis pertama, dia partial fraction denominator with linear factor. So kat sini ada dua pembawah dia. So dia jadi X tambah 2 tambah 3X tambah 2. So yang ni jadi A, yang jadi B. So starting dia kita kena buat apa? Kita kena tengok dia punya ni. Kita tengok pembawah dia dulu. Boleh faktor, can be factorized, or cannot be factorized. Kita tengok dia. Boleh faktor tak boleh faktor. Kalau kita tekan dalam kalkulator, kita masuk nilai dalam kalkulator ABC tu, tiba-tiba dia dapat jawapan X kita point form, dapat jawapan panjang dalam point-point tu, maksud dia tak boleh factorize lah. So tak boleh factorize, kita ada satu kaedah lain untuk nak cari nilai dia. Yang ni untuk can be factorized. So yang ni step yang pertama tadi, kita separate dia. So kita ulang baliklah macam sebelum ni. Step yang kedua, 9 tolak 41X. A kita yang bawah 9 tolak 41X ni semua ke darab kat sebelah. 3X tambah 2 per dengan X tambah 2 tambah B. X tambah 2, 3X tambah 2 per dengan 3X tambah 2. So 9 tolak 41X sama dengan yang ni, yang mana yang boleh potong tu kita potong. So X tambah 2 boleh potong. Yang ni sini pula 3X tambah 2 boleh potong. So dia akan jadi A darab dengan 3X tambah 2 tambah B X tambah 2. So yang ni jadi equation 1.
Saya ada equation 1. Okay. So step yang ketiga, kita boleh cari A dan nilai A dan B. So equation 1 kita, ni equation 1.